Tuan-tuan, puan-puan, saya nak bagi tahu fasa permulaan bull run bagi Bitcoin dan juga cryptocurrency telah pun bermula. Dan dalam video ini saya akan share atau kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan cara kita baca pasaran cryptocurrency ya. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu dulu permasalahan kepada kita semua. Kenapa kita selalu terlepas dalam kita nak dapatkan keuntungan dalam market cryptocurrency ataupun Bitcoin ni. Okey, saya nak kecilkan dulu slide saya ni. Okey. Ini dah macam kelas dah. Okey, ini 3 masalah utama yang saya nampak dalam pembelian cryptocurrency. Okey, saya buat video ni sebab saya dapat banyak pertanyaan. Ramai yang nak beli cryptocurrency, ramai yang kontak saya secara langsung ataupun tak langsung. Sebab sekarang ni adalah fasa permulaan kebangkitan harga Bitcoin. Sekarang kalau kita tengok dekat market, harga Bitcoin dalam 12,000 USD. Kalau kita kira dalam duit Malaysia pun dah mencecah 50,000 ringgit untuk satu Bitcoin ya. Jadi boleh tengok sini, masalah utama pembelian kripto ni, kebanyakan daripada kita ni 90% lah saya boleh bagi tahu, membeli mata wang kripto ataupun Bitcoin bila harga dia dah melonjak naik. Kita boleh nampak ni pada tahun 2017 tu waktu harga dia tengah naik, jadi ramai yang beli waktu tu. Tapi bila beli waktu harga tengah naik, tiba-tiba zup, harga dia jatuh. Sebab memang inilah pasaran kripto, dia ada naik dia ada turun dia ya. Jadi tips yang paling utama adalah beli ketika harga murah, jual ketika harga mahal. Ramai yang buat terbalik, jadi itu yang ramai yang frust. Okey. Lagi satu masalah yang kedua adalah ramai yang membeli mata wang kripto yang tak ada nilai. Ini boleh jadi scam coin. Macam dulu saya ada buat cerita tentang Lavida coin kan. Itu adalah contoh mata wang kripto yang memang tak ada nilai langsung. Jadi bila kita tengok apa-apa mata wang cryptocurrency ni, kita kena tengok apa cerita di sebalik mata wang dia, apa fundamental, apa value yang dibawa oleh mata wang kripto tu ya. Ini adalah masalah yang kedua. Masalah yang ketiga pula, ramai yang terlepas peluang untuk membeli mata wang kripto yang bagus. Maksudnya kadang-kadang duit cryptocurrency ni memang power, mata wang ni memang bagus, ada potensi, tapi sebab ramai yang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak tahu macam mana nak buat fundamental analysis, technical analysis, jadi ramai yang terlepas peluang membeli mata wang kripto yang kita panggil ni hidden gem. Sesuatu yang bernilai tapi ramai yang tak tahu. Jadi ini 3 masalah utama dalam pembelian kripto. Dan apa yang saya nak tekankan adalah kita kena buat research kita sendiri sebelum kita melakukan apa-apa pembelian. Dan lagi satu, belilah pada waktu yang tepat. Dalam bahasa Inggeris orang kata buy low, sell high. Itu adalah satu konsep yang kita kena pegang. Okey, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini saya nak buat sedikit perbandingan. Ini apa yang berlaku dalam pasaran mata wang kripto sejak Bitcoin mula start pada tahun 2008, 2009 macam tu sampailah sekarang. Jadi kalau nak tahu bull run tu apa, bull run ni adalah apabila sesuatu pasaran tu mengalami kenaikan harga ataupun mengalami keuntungan yang berlipat kali ganda. Sebab apa? Sebab ramai yang akan membeli pada waktu tu, jadi dia akan tolak, push harga tu untuk naik. Itulah bull run. Dia opposite dia adalah bear run. Bear run ni bila ramai yang takut, dia jual. Dia jual, lepas tu dia pun akan push harga tu ke bawah lah. Jadi ini ada kaitan dengan supply and demand dalam pasaran, sesuatu pasaran. Okey, saya tak nak hurai sangat yang tu. Okey, kita tengok dekat sini. Jadi untuk Bitcoin ni, first bull run dia adalah bukan pada 2017. Ramai yang ingat 2017 ni adalah bull run pada Bitcoin, tapi sebenarnya salah. Sebab bull run yang pertama adalah pada tahun 2013. Kita tengok fasa dia ni kita boleh tengok dari bulan Oktober hingga Disember 2013. Harga Bitcoin waktu tu adalah 100 USD. Dalam bulan Disember 2013 harga dia naik mendadak kepada 1000 USD. Kalau tengok dekat sini, untung dia lebih kurang 900%.
Di situlah keuntungan dia pada tahun 2013. Jadi waktu tu siapa yang beli, dia dah merasa lah. Saya tak sempat, secara jujur 2013 saya tak pernah dengar Bitcoin. Saya masuk pada tahun 2016. Itu secara jujur lah. Jadi ada satu indikator yang kita kena tengok dekat sini, yang saya tulis dekat sini. Bitcoin halving pada November 2012. Okey. Pasaran kripto ataupun Bitcoin ni dia berbeza dengan pasaran saham dan forex dan sebagainya. Sebab dalam Bitcoin ni dia ada halving. Halving ni maksudnya Bitcoin ni dia ada diterbitkan ataupun dicipta melalui konsep proof of work. Proof of work ni basically komputer ni akan jadi sebagai node dan dia akan buat verification on the transaction lah. Okay, jadi pada mulanya setiap kali dia buat verification, dia akan dapat reward dalam bentuk Bitcoin. Okay, jadi pada tahun sebelum 2012, setiap kali verification yang successful, dia akan dapatlah 50 Bitcoin. Jadi waktu tu memang mudah nak buat nak buat mining Bitcoin ni kan. Tapi lepas tu pada 2016 dia buat satu lagi halving dari 50, pada 2012 dia buat halving dari 50 jadi 25. Lepas tu dia buat lagi satu halving dari 25 jadi 12.5. Lepas tu yang terkini dia buat halving juga dari 12.5 jadi 6.25. Jadi reward Bitcoin ni semakin lama semakin kurang kepada miners. Dan untuk diorang hasilkan Bitcoin ni pun dia menjadi semakin kompleks. Sama macam emas. Bab ni kita boleh samakan dengan emas, di mana emas as time goes by kan, nak gali emas ni jadi makin susah. Kalau kita tengok dulu-dulu orang nak cari emas kan, zaman dulu-dulu lah, senang je pergi lombong, dia boleh dapatlah emas sikit kan. Sekarang ni memang kena buat pelobongan secara gunakan teknologi yang berat lah untuk dapatkan emas. Sama juga dengan Bitcoin ni. Okay, jadi itu adalah first bull run. Saya dah cover dah Bitcoin halving tu apa. Second bull run ni yang ramai waktu tu kat Malaysia mula nampak, iaitu dia berlaku pada bulan Mei hingga bulan Disember 2017. Jadi apa yang berlaku lepas 2013 Disember ni, dari 1000 dia jatuh balik. Dia jatuh balik dalam 100 USD lebih, 200 USD. Jadi dia kekal je kan, kekal sampailah tahun 2017 dia dah start naik. Dia dapat dalam Mei tu dia dah 1000 tu. Lepas tu terus dia naik 1000, 2000, 3000 pap. Sampailah pada Disember 2017 harga dia jadi hampir 20,000 USD. Jadi kalau kita kira kenaikan dia, untung dia lebih kurang 1900%. Memang tak ada lagi mana-mana investment yang boleh bagi 1900% lah kan. Jadi siapa yang masuk waktu sebelum Mei 2017, siapa yang beli Bitcoin waktu tu, memang untung lah kan. Jadi tahun 2017 ni yang media mula buka mata, dia nampak, dia pun buatlah coverage apa semua tu kan. Dan juga ini penting, bila Bitcoin waktu tu harga naik, scammer pun ramai yang datang. Ini yang dulu saya buat coverage pasal Lavida Coin tu, sebab Lavida Coin tu memang adalah salah satu scam coin. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Bila ada keuntungan yang banyak, scammer pun akan datang. Dan atas sebab itulah saya buat video sekarang. Saya dah lama senyap, tapi bila saya tengok scammer ni mula nak datang, sebab saya dah nampak dah trend kenaikan cryptocurrency dengan Bitcoin ni dah macam nak naik balik. Jadi scammer pun naik balik. Jadi saya rasa memang saya perlu keluarkan video-video, kena bagi penerangan, kena share sedikit fakta, ilmu dan juga belajar sesama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin boleh komen, kalau ada apa-apa komen, apa-apa nak saya ulas, mungkin boleh komen. Sebab saya dah nampak dah scammer akan mula datang. Jadi sebab tu saya nak bagi penerangan dalam bahasa Melayu lah, supaya ramai orang Malaysia faham dan tidak tertipu dengan mana-mana scammer. Jadi itulah yang second bull run yang saya nak cerita, berlaku pada tahun 2017. Okay, jeng. Third bull run. Bilakah third bull run itu akan berlaku? Sebab kalau tengok dekat sini, Bitcoin halving telah pun berlaku pada Mei 2020, iaitu beberapa bulan yang lepas. Okey, kalau kita tengok sini,
trend first bull run dengan second bull run ni, harga dia mula naik selepas Bitcoin halving, ya. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, sebenarnya Bitcoin halving ni bukanlah satu-satunya indikator untuk kenaikan pasaran kripto. Okey, itu yang saya nak cerita yang ni pula. Okey, inilah dia putaran pasaran kripto. Kripto ataupun Bitcoin ni dia bukan menaik je. Dia ada naik, dia ada turun, lepas tu dia akan naik balik, lepas tu dia akan turun balik, ya. Itulah lumrah mana-mana pasaran, ya, sebab dia ada kaitan dengan demand and supply dan dia ada kaitan dengan emosi manusia ni. Jadi bila kita tengok dalam pasaran ni, emosi dia hanya dua je, takut dengan tamak. TNT, takut ataupun tamak. Bila tamak, waktu tu harga tengah naik. Bila takut, waktu tu harga tengah turun. Itulah sebenarnya konsep yang mudah je. Sebenarnya benda ni semua berkaitan dengan perangai manusia je, ya. Okey, jadi kita tengok putaran kripto ni. Okey, saya nak tengok ini paling bawah ni, revolusi teknologi. Apa revolusi teknologi ni, kan? Okey. So, sebelum saya nak ulas ni, saya nak tunjukkan satu lagi slide ni. Revolusi teknologi. Okey, revolusi teknologi pada tahun 2012, selain Bitcoin halving, telah pun berlaku revolusi duit digital, kan? Duit digital waktu tu Bitcoin. Okey. So dia ada banyak, Bitcoin, Litecoin. Okey, nanti saya tunjukkan dia punya pasaran pada tahun 2012, 2016 dan juga pasaran yang terkini. Okey. Pada 2016 pula, revolusi teknologi yang berlaku pada ketika itu adalah melalui Ethereum. Sebab Ethereum dia bagi smart contract. Jadi dia combinekan smart contract dengan duit digital. Jadi waktu tu Ethereum jadi hype. Jadi hype, ramai yang naikkan Ethereum, ramai yang invest apa semua. Jadi dia push juga pasaran cryptocurrency dan juga harga Bitcoin. Sebab revolusi teknologi yang berlaku pada waktu itu adalah smart contract. Okey. Sekarang ni smart contract ni dah cerita lama sebenarnya, tuan-tuan puan-puan. Tahun 2020, setelah 40 tahun pula, maafkan saya, setelah 4 tahun. Apa revolusi yang baru datang ni baru beberapa bulan ni. Boleh saya cakap dalam 2-3 bulan yang lepas, ya. Dia adalah DeFi. DeFi maksudnya adalah decentralized finance. Kalau nak bagi tahu secara mudah, okay, Bitcoin asalnya dia buat sebab apa? Satoshi Nakamoto dia buat sebab waktu tu dia punya aim dia rasa bank ni kejam. Bank ni tak mesra. Jadi dia buatlah Bitcoin. Dia berkata duit ni duit digital, boleh buat transaction dengan mudah, tak ada fee mahal-mahal apa semua. Boleh transfer dari satu negara ke satu negara lain. Okey. DeFi ibaratnya macam ni, nak bagi konsep mudah lah, nak bagi kita faham kan. Kalau Bitcoin dia buat duit digital, DeFi ni dia buat bank digital. Di mana bank digital tu? Bank digital tu diletak dekat Ethereum. Sebab Ethereum ni dia adalah konsep smart contract. Smart contract maksudnya dia ada satu coding untuk execute. Maknanya kalau dia ada variable dia lah. Kalau ada benda-benda tu menepati syarat, dia akan execute program tu dan dia akan lepaskan duit Ethereum lah. Jadi DeFi ni ibaratnya bank, tapi dekat mana dia nak letak bank tu? Dia letak dekat Ethereum, dekat smart contract. Jadi dia ada banyak sekarang ni, orang boleh buat pinjaman mata wang kripto lah. Dia kata flash loan. Dalam satu transaction dia boleh buat semua loan, lepas tu dia boleh bayar balik dekat orang yang bagi loan apa semua tu kan. So dia ada banyak derivative loan, lepas tu satu lagi Oracle. Dah ada banyak term dah. Jadi siapa-siapa kalau sekarang cerita tentang Bitcoin ke ataupun cerita tentang smart contract, dah cerita lama dah. Sekarang cerita baru adalah DeFi, decentralized finance. Jadi bila DeFi ni sekarang ni orang dah banyak orang tengah invest. Memang tengah gila dah sekarang dekat DeFi ni. Kalau tengok dekat DeFi punya ekosistem, Allahu Akbar, ramai yang sekarang duduk pump duit, pump. Itu yang sekarang kita tengok harga dia tengah naik balik. Jadi sebab dia dah nampak dah, kalau nak push through Ethereum dengan Bitcoin dia susah sebab ni teknologi dah lama dah. Ethereum ni dia ada beberapa benda yang perlu dilengkapkan, sebab tu DeFi masuk.
Sebab dulu Ethereum, apa use case dia yang paling cemerlang dulu pun CryptoKitties, yang collectible yang kucing digital tu. Itu je. Tapi bila buat DeFi, ibarat bila dia letak bank tu dekat smart contract, jadi dia start push. Jadi sekarang ni tuan-tuan, puan-puan, adalah fasa kebangkitan bull run yang ketiga sebab revolusi teknologi DeFi. Itu je. Ya. Okay, saya pergi balik dekat slide tadi. Okay, so itu revolusi teknologi. Dan bila berlaku revolusi teknologi, altcoin lain akan pump. Altcoin ni adalah mana-mana mata wang kripto selain Bitcoin kita panggil altcoin. Jadi altcoin lain pun dia tengah pump. Tu yang harga sekarang tengah naik. Kalau tengok pasaran kripto sekarang, semua harga tengah naik. Naik lagi mendadak, naik dia lagi tinggi daripada harga Bitcoin naik tu. Peratusan dia sangat tinggi. Jadi Bitcoin ni dia macam singa, dia tunggu je. Okay, biar altcoin lain naik, korang naik lah, naik. Aku tunggu. Ataupun aku naik sikit, tapi aku tak nak naik banyak. Itu Bitcoin punya ni lah cerita lah, kan. Lepas altcoin lain semua dah habis pump, Bitcoin tengok, okay, semua dah naik. Okay, sekarang aku pula nak naik. Lepas tu investor pun ramai akan masuk dalam Bitcoin. Dia akan pump. Sebab dia tengok altcoin lain semua tengah naik. Jadi waktu tu investor yang lain pun dia akan tengok, waktu ni lah kot kita nak beli Bitcoin. Biasalah, tamak, orang tamak, jadi dia akan nak beli, dia ada duit. So dia pun akan pump Bitcoin. Pump. Harga dia akan naik. Dan bila Bitcoin nak pump lagi, altcoin lain tu yang tadi asalnya pump tu, dia lagi akan pump lagi. Dia lagi akan naik. Harga dia akan naik lagi banyak lah. Beribu-ribu peratus dia akan naik. Jadi inilah putaran kripto. Jadi bila dia naik, adakah dia akan naik je? Tak. Akan ada satu waktu. Ni mana ni? Okay, dekat sini. Berlakunya jualan besar-besaran. Sebab apa berlaku jualan besar-besaran? Sebab ni yang nampak ni dijatuh ni. Apa sebab dijatuh? Sebab market confused. Market akan tanya balik, biar betul harga boleh naik jadi macam ni? Macam tak betul je. Ini kita kena lakukan pembetulan. Jadi akan ada, bila dah naik, akan ada yang akan menjual. Jual. Ada yang yalah, dia boleh buat duit kan bila dijual. So bila berlaku jualan secara besar-besaran, harga akan jatuh balik. Itulah yang berlaku pada Bitcoin pada tahun 2013, pada tahun 2017. Jadi kalau tengok fasa 2018, 2019 tahun lepas pun harga dia jatuh. Tapi saya ada buat satu video pada tahun 2019 rasanya, tahun lepas. Saya akan letak link dekat video saya ni untuk beli Bitcoin. Sebab waktu tu memang harga Bitcoin tu jatuh. Dia jatuh sampai 3,000 atau 4,000 USD. Waktu tu saya nampak ini adalah waktu paling murah. Kalau nak beli waktu tu, boleh beli waktu tu. Saya dah buat video, Okey, jadi tapi sekarang ni dah naik dah lah kan. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh belilah. Kalau tak pun tak apa. Saya bukan nak bagi financial advice, Ni disclaimer. Saya hanya lakukan perkongsian. Tapi apa-apa keputusan yang tuan-tuan puan-puan buat untuk beli ke tak nak beli ke, bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi inilah dia putaran kripto. Okey, dan saya nak upkan sikit slide ni. Kejap Okey. Okey. Okey, muka saya dah letak tepi dah, tak penting pun. Sekarang ni saya nak tunjuk historical snapshot. Maksudnya kita nak tengok sejarah Bitcoin ni. Ini cerita sejarah sikit lah, mungkin boring. Okay, saya nak tunjuk pada tahun 30 November 2013. Ini adalah waktu sebelum waktu Bitcoin buruan yang pertama. Jadi kalau kita tengok market Bitcoin waktu tu, market cryptocurrency pada 2013, cuba tengok nama-nama dia. Bitcoin,
Litecoin. Okay, Bitcoin dengan Litecoin ni masih kekal So Bitcoin memang champion lah, nombor 1. Litecoin ni rasanya masih lagi top 10 cryptocurrency. Lepas tu ada XRP. XRP pun masih kekal lagi. Tapi kalau kita tengok ni, Peercoin, Namecoin, Megacoin, Feathercoin, Primecoin, Worldcoin, Freecoin, Novacoin, banyak coin ni semua dah pupus. Bukan dah pupus lah, maksudnya dia mungkin ada lagi, tapi memang dah tak ada value dah tak ada function, tak ada apa, dia hanya ada dekat pasaran. Jadi dia memang boleh kita kata coin yang dah mati, takkan naik lagi dah yang ada coin ni. Tapi pada tahun 2013 ni memang dia orang top 10 lah, top 10, top 20. Tapi macam saya katakan, bila dah ada revolusi teknologi smart contract, diorang pula tak dapat nak buat smart contract, masih kekal dengan konsep nak buat macam Bitcoin. Bitcoin dia dah buat dulu dah, jadi dia memang akan ambil nombor yang pertama. Jadi yang lepas tu datang, dia akan mati. Itu tahun 2013. Kita tengok tahun 2017 pula. Ini yang waktu bull run yang kedua, harga Bitcoin 19,000 USD kan, hampir 20,000 lah. Tiba-tiba Ethereum sekarang di nombor 2. Dulu Litecoin kan, Litecoin sekarang nombor 5. Bukan sekarang lah, 2017. Lepas tu dia ada Bitcoin Cash, XRP, Cardano, IOTA, Dash, NEM. Dah tak ada dah coin. Semua yang ni dia mula ambil konsep smart contract. Tapi kenapa Ethereum nombor 2 dan Ethereum masih kekal nombor 2 adalah first mover advantage. Ethereum nampak dulu smart contract, dia buat dulu, dia marketing dulu, dia dah bagi tahu dulu, kita dah start. Jadi bila dia dah buat dulu, ramai dah masuk awal-awal. Dia dah masuk, jadi dia dah ada liquidity, dia dah ada market cap yang besar, maka dia kekal di nombor 2. Jadi kita tengok Bitcoin dengan Ethereum ni kita boleh kata sebagai incumbent, ataupun dalam bahasa Melayu penyandang. Penyandang jawatan nombor 1, nombor 2. Macam tu. Bitcoin nombor 1, Ethereum nombor 2. Jadi dua kedudukan ni memang tidak akan dapat digugat lagi. Ini adalah top 2. So 2017 adalah fasa di mana Ethereum menempatkan tempat sebagai salah satu coin yang penting dalam pasaran cryptocurrency. Okay, 2017. Sekarang ni kita bawa sekarang tahun 2020, 23 Ogos 2020. Apa yang berlaku? Macam saya katakan, Bitcoin masih nombor 1 dan Ethereum nombor 2, XRP nombor 3. Sekarang Tether. Yang saya cerita tentang DeFi tu, DeFi yang tengah naik adalah Chainlink. Chainlink adalah cryptocurrency DeFi yang pertama yang bawa nama DeFi, yang memang dia dah kata okay, kita sekarang ni nak buat konsep DeFi, kita buat teknologi baru, teknologi Oracle. Jadi Chainlink antara yang pertama. Jadi Chainlink dah rebut tempat kelima dalam cryptocurrency. Dan kalau trend ni berterusan, kalau trend DeFi ni berterusan, ini adalah saya punya prediction ataupun bacaan saya. Mungkin tepat, mungkin tak tepat. Chainlink akan jadi top 3. Dalam tiga kata lain, Bitcoin nombor 1, Ethereum nombor 2, XRP dia tak kekal lagi nombor 3. Dia macam akan bersaing dengan coin-coin lain. Dia tak ada capture lagi nombor 3. Chainlink akan dapat nombor 3. Jadi sekarang ni dia dah nombor 5 dah. Tunggu masa dia dapat nombor 3. Bila dia dapat nombor 3, harga dia ni bukan lagi $15, tuan-tuan puan-puan. Kemungkinan harga dia akan melonjak naik sebab dia nak capture yang nombor 3 tu. Dan saya follow Chainlink ni, memang teknologi dia memang bagus. Mungkin saya akan buat video lain khusus untuk Chainlink ni, bukan sekarang. Sebab sekarang ni saya nak bagi overview, saya nak bagi tuan-tuan faham apa keadaan market cryptocurrency sekarang. Dan juga kalau boleh, sekarang ni adalah di mana scammer-scammer akan muncul. Dan saya tak nak yelah kita tertipu dengan scammer-scammer. Okey. Jadi inilah sedikit pandangan ataupun analisis daripada saya. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan sebab fasa kenaikan Bitcoin telah pun bermula. Dia dah buat Bitcoin halving, lepas tu dia ada DeFi. Memang dua faktor ni cukup kuat untuk menaikkan harga Bitcoin. Jadi sekarang ni ramai yang tanya, sejauh manakah Bitcoin tu boleh naik?
tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu dia akan naik sejauh mana, sebab semua itu bergantung kepada pasaran kripto. Supply and demand, fear and greed, ketakutan dan ketamakan, TNT. Itu antara faktor-faktor yang akan menentukan sejauh mana harga Bitcoin boleh naik. Namun ini berdasarkan pembacaan saya dan juga discussion semua, dan juga saya tengok banyak pakar-pakar dalam industri cryptocurrency ataupun blockchain meramalkan pada tahun 2021, mungkin pada bulan April, bulan Mei, mungkin dalam tu, ataupun mungkin lebih awal, mungkin lebih lewat, harga Bitcoin akan mencecah 100,000 100,000 USD. Kalau duit Malaysia hampir 500,000 USD. Ibaratnya satu Bitcoin ni dah boleh beli satu kondominium dekat KL ni, ataupun mungkin boleh beli rumah double story dekat Selangor, outskirt sikit ke kan, macam dekat Putrajaya ke apa ke. Memang boleh. Jadi ini hanyalah pandangan peribadi melalui pembacaan saya semualah. So kalau Bitcoin naik 100,000, Ethereum naik berapa pula kan? Sebab last kenaikan Ethereum pun tinggi juga. Jadi ada yang kata Ethereum akan jadi 20,000. Dia akan ambil tempat Bitcoin pada tahun 2017 waktu dia tengah naik dulu. Sebab apa? Sebab waktu Bitcoin naik pada tahun 2017, Ethereum ambil harga Bitcoin pada first bull run. Jadi diorang predict macam itulah lebih kurang kan. Tapi ini semua hanyalah prediction. Tapi apa saya nak bagi tahu, trend ni telah bermula. Trend fasa kenaikan Bitcoin telah bermula. Jadi kalau ada yang mungkin nak tunggu dia drop apa semua tu, saya tak tahu. Mungkin tiba-tiba dia akan jadi naik. Mungkin dia akan drop selepas bull run yang ketiga. Itu je lah yang saya nak share kan. Jadi inilah perkongsian saya pada hari ini. Mungkin video ni agak panjang sebab memang saya nak share sebanyak mana yang boleh saya share. Saya tak ada pun nak buat edit apa semua, sebab memang saya nak bagi terus apa yang saya rasa. Sebab sekarang ni ramai scammer dah mula naik, mula datang kan. Jadi bagi saya, nak beli apa-apa cryptocurrency, belilah terus di exchange, decentralized exchange ataupun centralized exchange. Beli terus, jangan beli melalui pihak ketiga, dia akan simpankan coin. Jangan. Saya mohon sangat-sangat, kita janganlah terpedaya dengan scammer. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan buat video lain tentang macam mana kita nak tahu nilai-nilai dalam mata wang cryptocurrency. Macam mana kita nak tahu bahawa mata wang cryptocurrency ni ada nilai ataupun dia tak ada nilai. Ataupun orang panggil dalam bahasa Inggeris shitcoin. Banyak coin yang tak ada nilai. So itu saya akan cover dalam video yang akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.